mengenali kuantitas. Saya harap siapa yang ada ni minta tolong dengar betul-betul apa yang dikatakan sebagai vektor. Vektor ini kita ada, kita tontonlah video ni kita tonton video ni, kita cuba fahamkan betul-betul yang dikatakan sebagai vektor dan kegunaannya dalam kehidupan harian kita. So vektor ni adalah satu topik yang kamu belum pernah belajar lagi, tak seperti koordinat geometri, kita dah belajar masa form 3, form 2 kan. Okay, so vektor ni aku kena kenal betul-betul dan dia antara favorite soalan yang keluar. So jadi kamu kena faham basic dia dulu and then baru kita tengok secara mendalam macam mana nak menyelesaikan beberapa perkara dalam vektor ini. Okay, so kita tengok tonton sama-sama. Titik vektor dan titik skala. Boleh dengar tak semua? Boleh dengar? Hari ini kita akan belajar tentang vektor ni. Amir pernah dengar tak vektor ni? Pernah juga dalam pelajaran sains. Okey, bagus. Okey, sekarang ni kita akan lihat vektor dan juga skala. Jadi bila kita sebut vektor, dia akan kaitkan dengan skala baru kita mudah faham Okey juga. Okey, dalam siri video kali ini kita akan melihat apa yang dikatakan sebagai kuantiti vektor, kuantiti skala dan juga apa beza antara kuantiti vektor dan kuantiti skala. Okey, Okey juga, okey. Baik, kita mulakan dengan membincangkan apa yang dikatakan sebagai kuantiti vektor. Okey, vektor ialah suatu kuantiti yang mempunyai magnitude dan arah. Okey, jadi macam mana contoh dia tengok gambar rajah ni. Ni gambar rajah apa? Ini kereta atas highway je ko. Betul. Ini adalah kenderaan di atas lebuh raya. Okey, sebuah kereta yang bergerak di lebuh raya ke arah utara dengan kelajuan 110 km sejam. Jadi 100 km sejam ini dikatakan sebagai magnitude dan arah pergerakan kereta inilah arah utara. Nampak tak? Jadi dalam kuantiti ini adanya magnitude dan juga arah. Maksudnya hal laju sebuah kenderaan itu merupakan suatu kuantiti vektor. Okey, untuk contoh yang kedua, Amir tengok gambar ni. Ni gambar apa? Ini gambar sebiji buah kelapa jatuh. Kenapa dia jatuh, Sebab dia ada tarikan graviti je ko. Weh, bagus ilmu pengetahuan ilmu sains Amir. Ini biasa je lah je ko. Maksudnya di sini daya tarikan graviti bumi itu merupakan suatu kuantiti vektor. Okey, dan arah objek itu bergerak adalah arah ke bawah, ke pusat graviti bumi. Macam itulah. Okey, seterusnya kita lihat contoh yang ketiga. Mari tengok gambar ni. Ni gambar apa? Ini gambar seseorang sedang menolak objek Okey, jadi di sini kalau dia tolak objek maksudnya dia akan kenakan daya daya yang dikenakan ke atas sebuah objek. Jadi daya yang dikenakan ke atas objek itu boleh dinilaikan kan? Okey, dan arah pergerakan objek itu pun boleh ditentukan. Okey, seterusnya untuk contoh yang keempat ni mari tengok gambar ni. Ini adalah gambar seseorang yang sedang memecut pelari pecut di sini. Jadi di sini dia sedang berlaku apa yang dipanggil sebagai pecutan jadi pecutan itu juga merupakan suatu kuantiti vektor nilai pecutan itu boleh diukur dan arah pergerakan pelari ini juga boleh ditentukan. Oleh itu pecutan merupakan suatu kuantiti vektor. Macam mana boleh Okey lah cikgu setakat ni. Okey, bagus bagus. Okey, seterusnya kita lihat apa yang dikatakan sebagai kuantiti skalar pula skala ialah suatu kuantiti yang mempunyai magnitude sahaja tanpa arah. Contohnya mari tengok ni. Ni siapa ni nama dia Alice Okey, ketinggian Alice ini ialah 145 cm. Nampak tak? Jadi 145 cm itu adalah magnitude maka di sini tak perlukan apa-apa arah kan? Betul tak? Betul juga, betul. Jadi maksudnya ketinggian Alice ini merupakan suatu kuantiti skalar. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang kedua mari tengok gambar aja apa di sini. Ini adalah gambar sebiji pinggan Jadi sebiji pinggan ini kita boleh kira dia punya luas dia. Luas permukaan atas pinggan tu kan. Jadi ukuran luas yang kita dapat itu adalah magnitude dan dia tak ada arah dia Oleh itu luas sebiji pinggan merupakan suatu kuantiti skala
Okey, mas, seterusnya mas, kita lihat contoh yang ketiga iaitu buah betik Okey, buah betik ni kalau ambil timbang kita akan dapat suatu nilai jisim bagi buah betik ini Okey, jadi kan jisim buah betik ini merupakan suatu kuantiti skala kerana dia ada magnitude saja dan dia tiada arah. Boleh mas Okey. Itulah dia kuantiti skala iaitu kuantiti yang mempunyai magnitude tanpa arah Okey, Amir dapat tak bezakan antara kuantiti vektor dan skala? Okey juga boleh. Okey, mari kita teruskan pembelajaran kita dengan melihat kuantiti yang tidak melibatkan vektor dan skala. Nampak? Okey, jadi sekarang ni bila kita sebut vektor dan skala kan, selalu kita akan lihat macam kalau dia bukan vektor maka dia skala. Kalau dia bukan skala maka dia vektor. Bukan macam tu sebab ada juga kuantiti-kuantiti tertentu yang tak terkait dengan vektor dan skala. Okey juga okey. Okey sebagai contoh ambil tengok ni. Ini alat apa ni Ini alat untuk kira tekanan darah tu cikgu. Betul? Jadi maksudnya bacaan ukuran dalam tekanan darah itu merupakan suatu kuantiti yang dia bukan vektor dan juga dia bukan skala. Boleh Okey, seterusnya untuk contoh yang kedua, ambil tengok gambar rajah ni. Okey, ini adalah gambar rajah wire Okey, wire ini dikaitkan dengan apa? Dengan bahan pengalir elektrik Okey bahan-bahan pengalir elektrik ni dia banyak jenis kan. Okey, ada pengalir elektrik yang baik, ada pengalir elektrik yang kurang baik Jadi ia ditentukan oleh apa yang dipanggil sebagai kekonduksian elektrik. Nampak tak? Jadi kekonduksian elektrik ni ialah suatu ukuran kemampuan suatu bahan untuk mengalirkan arus elektrik. Jadi maksudnya setiap bahan pengalir itu sama ada dia bagus ke tak bagus ke, dia akan ditentukan oleh nilai kekonduksian elektrik tu. Jadi nilai kekonduksian elektrik itulah dia bukan vektor dan dia juga bukan skala. Faham Okey cikgu okey. Okey, kita lihat contoh yang ketiga ini dia. Ini berkaitan dengan apa? Ini berkaitan dengan penebat haba pula. Okey, jadi ada istilah di sini yang dipanggil sebagai kekonduksian haba iaitu kekonduksian haba adalah sifat bahan untuk mengalirkan haba ataupun penebat haba. Okey di sini ada bahan-bahan yang bagus kalau dijadikan bahan sebagai penebat haba ada juga bahan yang kurang bagus untuk kegunaan sebagai penebat haba ni. Jadi ianya ditentukan oleh kekonduksian haba tu. Jadi kekonduksian haba ni boleh dinilai bagi setiap bahan tu Okey, jadi kita tak mendalami hal ini sebab ini akan dipelajari secara terperinci dalam bidang sains Cumanya di sini kita hanya perlu tahu bahan-bahan yang digunakan sebagai penebat haba itu mempunyai nilai kekonduksian haba yang tertentu. Okey, yang akan menentukan bagus atau tak bagusnya bahan itu digunakan sebagai penebat haba. Jadi nilai kekonduksian haba inilah merupakan suatu kuantiti yang tak melibatkan vektor dan juga skala. Dia bukan vektor dan dia juga bukan skala. Okey, boleh faham tak? Jadi maksudnya di persekitaran hidup kita ini ada kuantiti vektor, ada kuantiti skala dan juga ada kuantiti yang bukan vektor dan bukan skala. Boleh? Okey cikgu okey. Okey dengan itu maka kita tamatkan di sini untuk video kali yang pertama ini untuk kita mengenali apa itu vektor dan juga skala Jadi untuk pembelajaran kita seterusnya kita saksikan video-video yang seterusnya selepas ini. Okey Okey cikgu. Okey, so kita dah ketahui apa yang dikatakan sebagai vektor. Senang cerita vektor ini vektor, kuantiti vektor, kita ada dua perkara yang kita kena faham, iaitu satu adalah kuantiti skala dan satu lagi adalah kuantiti vektor. Okey, kuantiti vektor ini senang cerita. Kuantiti vektor ini dia ada magnitude dan arah. Macam kereta ada berat dia lebih kurang 1 tan katakanlah. Lepas tu dia mempunyai perjalanan ke arah Kajang. Contohlah kalau daripada Ceras ke Kajang seperti ke arah selatan
Jadi kereta itu adalah kuantiti skala. Ini kena faham betul-betul ni. Okay. So cikgu nak share satu benda dalam buku teks supaya kita lebih memahami apa yang dikatakan sebagai kuantiti vektor dan kuantiti skala. So dua benda ni kita kena faham dulu sebelum kita lanjutkan dengan detail tentang vektor. Betul? Alright. Sebentar. Ini dia. Alright. So kita dalam bab vektor nak membanding beza nak mengenal pasti vektor dan skala kita ni. Kalau kita perhatikan kat sini Alright, so kita ada dua perkara sebenarnya. Nak kena faham betul-betul apa yang dikatakan sebagai vektor dan skala. Jadi dalam kehidupan seharian terdapat pelbagai kuantiti yang mempunyai magnitude dan arah serta kuantiti yang mempunyai magnitude sahaja tanpa mempunyai arah. Kuantiti yang mempunyai magnitude dan arah dikenali sebagai kuantiti vektor. So kuantiti vektor ini yang kita kena faham betul Kuantiti yang mempunyai magnitude dan arah. Kuantiti yang mempunyai magnitude dan arah dikenali sebagai kuantiti vektor. Okey. Kemudian kalau dia mempunyai magnitude saja tanpa arah. Tanpa arah itu dikenali sebagai kuantiti skala. Mempunyai magnitude sahaja itu dikenali sebagai kuantiti skala. Kita mendalami lebih sikit. Tengok latihan so kalau dah faham tu, kita cuba tengok latihan. Kita tengok video tadi, kita cuba fahamkan. Tengok latihan ni. Contoh-contoh ni awak boleh baca sendiri dalam dalam buku teks anda sendiri pun ada. So kita tengok satu contoh ni. Contoh 1. Nyatakan sama ada setiap kuantiti berikut ialah, kita besarkan sikit jadi nyatakan sama ada setiap kuantiti berikut ialah kuantiti vektor atau kuantiti skala. Berikan justifikasi anda. A. Mikail berjalan kaki dari rumah ke kedai runcit sejauh 1 kilometer. Alright. B. Sebuah kereta dipandu dengan kelajuan 90 kilometer sejam ke arah selatan. Suhu badan Alicia mencecah 38 darjah Celsius. Penyelesaiannya, A itu adalah kuantiti skala kerana kuantiti itu mempunyai magnitude sahaja. Dia tak mention arah mana. Dia hanya pergi ke kedai runcit sahaja. Tapi arah utara ke, arah selatan ke, dia tak beritahu. Itu kita kena faham betul-betul. Yang B, sebuah kereta dipandu dengan kelajuan 90 km per jam ke arah selatan. So ini adalah kuantiti vektor kerana kuantiti itu mempunyai magnitude dan arah. Ini kena faham Alright. So jadi yang C tu kuantiti skala kerana kuantiti itu mempunyai magnitude sahaja. Sebab suhu badan Alicia mencecah 38 darjah Celsius. Ini kena faham ni. So itu contoh. Mari kita lihat, kita bincang sama-sama latih diri kita ini. Ini cikgu nak bincangkan pada hari inilah. Okey, latih diri 8.1 ni tak perlu buat, kita bincang sahaja. Kita bincang kat sini sahaja. Jadi dalam buku teks anda ni, tak silap cikgu dalam muka surat berapa yang ni? Siapa dah buka buku teks ni? Muka surat 214. Siapa nak tengok buku teks lah. Jadi kat sini kita kena tentukan sama ada dia berikut ini adalah kuantiti skala atau kuantiti vektor. Berikan justifikasi anda. Cara detail lah. Baik. Ini cikgu nak tanya So soalan A dulu. Soalan A. Cecair X mempunyai ketupatan
1.2 gram sentimeter padu. Okay, so A ni kuantiti skala ke kuantiti vektor? Cikgu nak tanya. Siapa boleh jawab? Siapa boleh answer? Soalan A dulu. Skala. Okay. So kalau kita nak memberi justifikasi kita tu dengan detail bahawa dia adalah kuantiti skala kerana kuantiti itu mempunyai magnitude sahaja. Okay, kita boleh tentukan ya sebab dia hanya magnitude sahaja. Dia tak ada arah. Okey, baik. Soalan B. Sebuah kotak seberat 150 apa N ni? 150. Seberat diangkat setinggi 1 meter dari lantai. Okey, siapa boleh jawab? Kuantiti vektor. Kuantiti vektor, betul. Okey, soalan B ni adalah kuantiti vektor kerana dia mempunyai magnitude. Magnitude tu berat dia. Okey, magnitude tu adalah seberat ni. Ini magnitude ya. Ni magnitude dia. Lepas tu diangkat setinggi 1 meter dari lantai. Dari lantai. Maknanya dia diangkat ke arah macam itulah dari lantai. Ini lantai, macam angkat arah. Okey, so dia 150 Newton. Okey, lepas tu jisim dia 150 and then diangkat ke arah menegak kat sini. Itu dia katakan B ni adalah kuantiti vektor. Ini pengenalan ya, supaya kita faham betul-betul apa yang dikatakan sebagai kuantiti vektor dengan kuantiti skala. Alright, so C. Isi padu bagi sebotol air mineral ialah 1.5 liter. Ini kuantiti ini kuantiti skala ke kuantiti vektor? Siapa boleh jawab? Skala. Skala, betul. Sebab dia hanya mempunyai liter sahaja dalam isi padu. Dia cuma hanya magnitude. Ni magnitude dia. Isi padu 1.5 liter. Okay, ni magnitude dia. Okay. Ini magnitude dia. Tetapi dia tidak mempunyai arah. So conclusionnya kat sini, kita katakan kuantiti skala kerana kuantiti itu mempunyai magnitude sahaja. Okay, ini kena faham lah. Kemudian kita ada D. Tempoh pencucian Suzy ialah 3 hari 2 malam. Siapa boleh beritahu ini kuantiti skala ke kuantiti vektor? Bukan skala, bukan vektor. Dia kuantiti skala. Sebab dikira sebagai 3 hari 2 malam. Ini magnitude dia. Macam magnitude ni dia macam satu ukuran. Berapa lama dia nak tinggalkan diri dia dalam hotel itu dikira sebagai magnitude juga. Dia kuantiti skala tetapi dia bukan kuantiti vektor sebab dia hanya mempunyai magnitude sahaja. Ini kena faham so tak apa. You guys jangan risau. Soalan admit tak ada tanya-tanya macam ini. Cuma kita nak fahamkan apa yang dimakaikan sebagai vektor skala. Okey. Sebiji bola diberi satu impuls sebanyak 5 point Newton secara mendatar. Okey. So ini cikgu bagi jawapan So ini adalah kuantiti vektor kerana kuantiti itu mempunyai magnitude dan arah sahaja. Okey. So magnitude dan arah. Baik. Itu yang kita telah tonton video. Video tu cikgu akan bagi link kemudian. Kita akan bagi sekali lagi untuk mereka nak fahamkan lebih baik ataupun pada mereka yang tak datang hari ini, hanya 20 orang saja yang hadir, tak ada masalah. Alright. So kita tonton video kedua, video kedua kita nak tengok mewakili ni, okey. Sorry. Kita akan tengok video kedua yang tentang cerita ini mewakilkan vektor menggunakan tembeling garis berarah dan tak ada vektor serta menentukan magnitude. Lebih baik Jadi kita stop video yang ini. Sebentar Grammarly can help you write quickly and confidently, so you
Okey, kita tengok video yang kedua. Dalam bahagian kedua ini, kita akan fahami apa yang dikatakan sebagai tata tanda dan konsep-konsep vektor yang kita harus fahamkan dulu. Yang ni kejap cikgu tengok juga sebentar cikgu. Alright, so tonton video ini, kita sama-sama menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pelajar sekalian, kita akan teruskan pembelajaran kita dalam bab vektor ini dengan melihat bahagian yang kedua, iaitu tata tanda dan juga konsep-konsep vektor. Okey meh, kita belajar bahagian yang kedua meh, iaitu tata tanda dan juga konsep-konsep vektor meh, sambungan kepada bahagian yang lepas Okey cikgu. Okey meh, kita mulakan di sini meh. Kita melihat tata tanda dan juga konsep-konsep vektor. Okey, vektor ni meh, bagaimana cara untuk kita mewakilkan suatu vektor itu? Okey, vektor itu diwakili oleh suatu tembiring garis yang berarah. Maksudnya macam ni meh. Kita lukiskan satu garis lurus di sini dan kita letakkan tanda arah di sini Okey. Kemudian meh, berapa panjang garis lurus ni nak kita lukiskan? Okey, dia bergantung kepada magnitudenya. Jadi magnitud vektor itu diwakili oleh panjang tembiring garis ni Okey cikgu, okey. Baik. Seterusnya meh, kalau kita nyatakan ini sebagai vektor. Jadi kita sukar nak nyatakan ni vektor apa kan, betul tak? Kita nak panggil apa vektor ni? Jadi sukar oleh itu kan meh, kita letakkan label kat sini. Kita letakkan sini A, sini B. Maka bolehlah kita kata bahawa vektor ini adalah vektor AB. Boleh tak? Okey cikgu, betul juga cikgu Okey, okey. Jadi sekarang meh, vektor ni kita panggil vektor AB. Arahnya dari A ke B Jadi meh di sini kan, titik A ni kita kenali sebagai titik awal. Manakala B ni meh kita panggil sebagai titik terminal. Selain daripada tu meh, vektor AB yang diwakili oleh tembiring garis ni boleh juga kita tulis macam ni meh. Tak payah garis lurus tapi kita tulis macam ni. AB dan kita letakkan tanda arah dia. Jadi bila kita jumpa AB ada tanda arah ni, ini vektor lah ni. Kita baca sebagai vektor AB. Boleh meh? Boleh juga, okey. Okey, satu lagi meh, kita boleh juga menggunakan huruf meh. Sebagai contoh di sini meh, kita nyatakan vektor AB ni sebagai vektor U. Jadi kita boleh tulis macam ni lah. Tapi meh, kita kena letak tanda vektor meh. Jadi U ni kita letakkan tanda vektor. Tanda vektor macam mana? Nak ambil tengok di bawah U ni. Simbol dia ni macam ombak ni kan. Jadi U yang berombak ni, ini menunjukkan U ni adalah suatu vektor. Kalau Amir tulis U biasa tanpa ada tanda ombak ni, itu U biasa bukan U vektor. Okey? Okey cikgu, okey. Menarik cikgu Iyalah meh. Okey meh. Jadi maksudnya meh, vektor AB ni meh boleh juga kita nyatakan sebagai vektor U Okey. Boleh faham? Okey cikgu, faham cikgu. Okey meh, seterusnya meh, kita lihat slide yang seterusnya ni berkenaan dengan konsep-konsep vektor meh. Dalam konsep-konsep vektor ni meh, apa yang cikgu nak sampaikan dah berkenaan dengan istilah-istilah yang berkait dengan vektor Contohnya di sini ialah vektor negatif. Apa dia vektor negatif? Okey, ini vektor AB iaitu vektor U kan. Kita lukiskan vektor yang sama meh, tapi kita tulis dalam arah yang bertentangan. Jadi ini kita panggil sebagai vektor BA lah. Jadi vektor yang bertentangan ni meh, ini yang dipanggil vektor negatif yang juga disimbolkan sebagai apa tau meh? Sebagai negatif U. Nampak tak? Jadi negatif sebagai suatu vektor itu memberitahu kita tentang arah yang bertentangan. Boleh meh? Okey cikgu, okey cikgu. Okey meh, untuk dapatkan gambaran yang sebenar meh, meh tengok gambar ni. Ini adalah gambar dua buah kereta api yang bergerak dalam arah yang bertentangan kan. Di sinilah meh wujudnya konsep vektor negatif tu. Nampak tak? Okey cikgu, okey. Jadi kita boleh tulis macam ni lah. Vektor BA dia sama dengan negatif vektor AB. Boleh tak? Boleh faham tak ni? Okey cikgu, boleh. Okey, bagus Okey meh, seterusnya meh, dua vektor yang sama. Apa dia dua vektor yang sama? Dua vektor yang sama ialah dua vektor yang mempunyai magnitud dan arah yang sama.
Sebagai gambaran, Amir tengok gambar ni. Di sini kan dua orang sedang mengayuh basikal kan dalam arah yang sama, kemudian dengan kelajuan yang sama, nampak? Jadi di sini wujudnya apa yang dipanggil dua vektor yang sama. Jadi di sini yang penting magnitude dan arah dia sama. Ini vektor AB, vektor CD. Okey. Oleh itu kita nyatakan sebagai vektor AB sama dengan vektor CD. Boleh? Okey cikgu. Okey untuk slide yang seterusnya ni kita tengok apa yang dikatakan sebagai vektor sifar. Vektor sifar ialah vektor yang mempunyai magnitude sifar dan arahnya tidak dapat ditentukan Macam mana tu Macam mana cikgu Okey, dia macam ni Vektor sifar ditulis sebagai vektor O. O ada tanda vektor kan? Okey cikgu. Okey, vektor sifar ni gambaran dia seperti ni. Ini gambar apa ni Ini gambar larian 400 meter. Dalam larian 400 meter, okey, tempat di mana permulaan larian itu dan tempat akhir dia sama. Jadi maksudnya di sini sesaran bagi pergerakan suatu objek dalam keadaan titik awal dan titik terminalnya adalah sama. Dalam situasi ini, inilah dia yang dipanggil sebagai vektor sifar. Di mana tempat dia mula, di situlah dia berakhir. Maka itulah dipanggil vektor sifar. Amir boleh faham? Oh, itu vektor sifar cikgu Oh, faham cikgu, faham. Okey untuk slide yang seterusnya ni kita lihat apa yang dikatakan sebagai magnitude vektor. Okey, magnitude vektor ni diwakili oleh panjang tembiring garis yang berarah ni. Kalau garis dia lebih panjang, itu menunjukkan magnitude dia lebih besar. Macam tu Cuma cikgu nak tunjukkan di sini ialah dari segi tata tanda dia untuk menulis magnitude. Magnitude dia tulis seperti ni tanda palang dua ni yang kita panggil sebagai modulus kan. Jadi kita tulis modulus vektor AB. Ni maksudnya magnitude vektor AB lah. Oh, okey. Ataupun modulus vektor U. Nampak? Jadi di sini kalau jumpa tanda modulus ni, ini maksud dia magnitude vektor tu. Boleh Okey cikgu. Okey kita jumpa lagi dalam siri video yang seterusnya. Okey, kita dah pelajari dengan lebih lanjut tentang di tata tanda tata tanda vektor yang kita akan fahami sebenarnya vektor ini dia mempunyai magnitude dan arah dan dia ada simbol-simbolnya tersendiri yang kita kena fahamlah. Kita lihat balik buku teks yang alright, ni dia tadi pula hilang pula, sorry guys. Jadi yang kita faham sebelum itu adalah mengenai apa yang dikatakan sebagai vektor magnitude dan kita tahu bahawa tata tanda vektor ni dia mempunyai magnitude dan arah. Okey. Ini kita kena faham lah. Dan tata tanda vektor yang seperti mana kamu dah tonton video tadi dalam buku teks pun dah terangkan. Okey, sebagai kita mesti ada arah anak panah dan dari A ke B. Okey, bermaksudnya dari A ke B. Dia punya arah. Dari A ke B. Simbolnya kita akan tunjuk anak panah seperti ini ini kena hati-hatilah. Kalau dia suruh lukis, memang ada soalan ni suruh terlukis dan dia mesti ada simbol anak panah seperti ini. Jadi yang kita kena faham, kalau dia gunakan huruf besar, okey, gunakan huruf besar A, B, ataupun kalau dia nak gunakan huruf kecil, okey, seperti A, huruf kecil, awak kena taruh gelombang bawah ni. Ini sebayang juga. Kalau awak taruh A je, ini kira salah lah. Okey, so ini kena, dia adalah simbol mewakili vektor itu. Okey, so vektor ini dia mempunyai magnitude dan arah. Just in case, kalau awak lukis macam ni je A, B, tak ada tanda arah, jadi itu bukan vektor namanya. Dia mesti ada satu tandaan gambar raja pun dia ada tunjuk arah. Okay. Alright. So, dikatakan vektor magnitude. Magnitude ni adalah dia punya panjang ni. Panjang ni berapa? Kalau kita ukur dengan pembaris, mungkin ini dalam 5 cm.
Itu dikatakan sebagai magnitude. Kalau kita gunakan pembaris lah. Alright. So dalam mengira magnitude ni dia ada kiraan dia nanti. Kita akan belajar kemudian. Tapi buat masa ini kita fahamkan dulu apa yang simbol-simbol yang kita kena tahu tentang vektor. Okay, so magnitude dia ada lambang anak, bukan lambang anak, dia ada lambang palang ni. Okay, ni magnitude. Okay, kalau ditulis AB seperti ini, okay, ataupun kalau dia dengan menggunakan huruf kecil, okay, dia mesti ada palang sini, magnitude. Kalau kita gunakan pembaris, nak ukur ini mungkin dalam 5 cm, itulah magnitude dia. Contoh. Kita tulis 5 cm. Tapi dalam vektor kita tak boleh gunakan 5 cm. Kita kena guna kaedah 5 unit. Ini berbeza dengan benda-benda yang lain. Kita kena guna kaedah 5 unit. Panjang vektor AB adalah 5 unit. Contoh. Ini contoh je. Cikgu berikan. Terusnya. Sebentar tengok apa yang palang. Okey, yang dikatakan sebagai vektor sifar. Yang diterangkan tadi, faham tak apa yang dikatakan sebagai vektor sifar tu? Okey. Seperti lumba lari. Lumba Formula 1 pun boleh dikatakan sebagai vektor sifar. Sebab kita mula. Sebentar. Okey, sebab kita bermula. Mula kita kat sini. Contohlah. Mula kita kat sini. And then dia ada arah. Pada peringkat awal dia ada arah. And then dia patah balik. And then dia berhenti tempat yang sama. Mula dan tamat tempat yang sama. Ini sebagai dikatakan sebagai dia ada arah dia patah balik macam ni. Arah dia alamak. Ini sebagai dikatakan sebagai vektor sifar. So kena tulis kosong dan ada gelombang kat bawah dia tu. Okay, so ini sebagai vektor sifar. Ini semua contoh-contoh vektor sifar. Macam perlumbaan Formula 1, itu pun sebagai vektor sifar jugalah. Ni Formula 1. Alright. Dan dia dikatakan sebagai dua vektor adalah sama jika kedua-dua vektor mempunyai magnitude dan arah yang sama. Okey, itu sebagai contoh. Kalau diberi vektor dari A ke B dan C ke D, dikatakan sebagai dia selari. Dia selari, so dikatakan sebagai vektor AB sama dengan vektor CD. Yang ini kita kena faham betul-betul lah. Okey. So, faham tak maksudnya? Faham tak setakat ni? Selari, apa yang kita kata selari, apa yang kita kata vektor sifar? Vektor sifar, dia mula dan dia tamat tempat yang sama. Itu vektor sifar. Yang ni vektor selari. Vektor selari, dia, okay. Siapa boleh tentukan cikgu? Ini vektor selari ke tidak? A, B, D, E. Okey, adakah ini vektor selari? Dari pandangan mata anda. Siapa boleh jawab? Contoh cikgu berikan bahawa ni. Ini vektor selari ke tidak ni? Siapa boleh tahu cikgu? Adakah ini vektor selari? Daripada mata pandangan anda lah. Adakah ini vektor selari? Siapa boleh jawab? Queenie? Adakah ini vektor selari? Chin Yuzan? Adakah ini vektor selari? Ya. Okey. So kalau ikutkan daripada mata pandangan cikgu, ini bukan vektor selari. Sebab apa? Sebab awak tengok arah dia seakan-akan tak selari dengan AB dengan DE. So ini bukan vektor selari. Dia apa masuk selari? Selari ni dia mesti sama arah dia. Ini kena faham ni. Okey, kalau kita ikutkan, kalau kita panjangkan lagi sikit dia punya anak panah ni, arah dia ni mungkin dia akan bertemu. Dia mungkin akan bertemu. Tak maulah. So ini bukan vektor selari. Okey, bukan vektor selari. So beza dengan vektor selari dengan vektor bukan selari. Adakah ini vektor selari? A, B, C, D. Contoh. Adakah ini vektor selari? Yang contoh kedua ni. Siapa boleh jawab? A, B, D, C. Arah A ke B, arah D ke C. Adakah ini vektor selari? Ini bukan vektor selari. Jelas dan nyata. Kalau tengok kat sini
Vektor selari dia selari. Selari maksudnya arah sama. Dan dikatakan magnitude dia pun sama juga. Kalau ikutkan lah. Alright, so kita kena faham ini dulu. Itu bagai vektor selari. Okay. So yang ni kita dah faham. Okay. Dua vektor adalah sama jika kedua-dua vektor mempunyai magnitude dan arah yang sama. Okay. So itu adalah vektor sama. So suatu vektor adalah negatif jika vektor itu mempunyai magnitude yang sama tetapi arah bertentangan. Okay, so sebagai contoh, dua buah kereta api A dan B berselisih di dua landasan yang selari dengan hal laju yang sama tetapi arah yang berlawanan. Hal laju kereta api A bernilai positif manakala hal laju kereta api B bernilai negatif. So kalau kita ada A, B, okay, yang mempunyai kalau dikatakan sebagai ini adalah vektor U dan ada satu lagi dia selari, okay, dia selari tetapi arah dia berlainan. So ini dikatakan sebagai vektor yang negatif. So berbeza dia selari tetapi dia bertentangan arah. Ini kena faham dulu. Okay. Dia arah yang sama, macam arah sama tapi arah dia bertentangan. Ini dikatakan sebagai vektor yang negatif. Okay, kita boleh gunakan simbol BA dengan negatif AB. Boleh. Ataupun nak gunakan U atau negatif U pun boleh. Tak ada masalah. Ini penggunaan simbol-simbol lah. Alright. Okay. So kita tengok contoh yang kedua ni. Lukis dan label setiap vektor yang berikut. Okay. SR, vektor SR mewakili sasaran 12 km ke timur. Contohlah So kita buat macam ni. Okay. So ini kalau kita nak lukis dalam kertas graf kalau boleh lah. So kita lukis S dengan R dengan ukuran 6, mungkin 6 kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, kalau kita gunakan kertas graf kita boleh nampak lah 1 cm mewakili 6 km. So 1 cm buatlah macam tu. P mewakili daya 7 Newton ke selatan. Tu turun ke bawah. Okay, 1 cm. Mewakili 3.5 Newton. Tunjuk arah seperti ini. Okay, ini contoh ni tak berapa penting sangat tapi kita kena faham macam mana kita nak lukis. R mewakili hal laju 7 km per saat ke kiri. Alright, so ini cara kita melukisnya lah. Okay, so dalam exam tak ada lukisan seperti ini. Tapi kita kena faham juga contoh ini bagi kita dapat faham ni. Lanjut lah. Okey, rajah sebelah menunjukkan vektor AB yang mewakili sasaran suatu darah dari titik A ke titik B. Alright. Jadi, dan arah pergerakan zarah itu dari titik A. Cari magnitude. Okey, magnitude ni berapa panjang dia punya vektor tersebut. Dan arah pergerakan arah itu dari titik A. Alright, so penyelesaian ni kalau kita tengok kat sini, dia menggunakan kaedah teorem Pythagoras. Okay, ingat tak apa ni maksudkan dengan teorem Pythagoras? Teorem Pythagoras. Ini ukurannya. Sebagai contoh, kita tengok buku teks kita ni, dia guna kaedah teorem Pythagoras iaitu punca 5 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Okey, mana dia dapat 5 kuasa 2, 5 kuasa 2 ni? Rumus teorem Pythagoras adalah kalau kita ada segitiga, ada ini A, ini panjang. Kita nak cari panjang C. Katakan kita nak cari panjang C. Kita nak cari panjang C. Maknanya kita kena ada sisi A dengan sisi B. Kita ukurkan A kuasa 2, B kuasa 2. Itulah panjang C. Ini teorem Pythagoras. Jadi daripada contoh kita ni, kita lihat kat sini jauh. A sehingga B ni. Okay, kita nak cari panjang C ni. Kita nak cari panjang AB ni. Katakan C. Panjang C Jadi kita dapatkan panjang sisi A sampai sini. Ini berapa panjang ni? So ini berapa panjang dia ni? Dia ada 1, 2, 3, 4, 5. So ni 5. Lepas tu yang daripada sini negak ni
1, 2, 3, 4, 5. So ini ada 5 unit. So kita gunakan kaedah teorem Pythagoras, iaitu guna kaedah teorem Pythagoras dengan nak cari panjang vektor AB. Okey, vektor AB dari arah ni. Okey, ni vektor AB kita adalah 5 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. So, akhirnya kita dapat penyelesaian pengiraannya seperti dalam contoh. Okey, faham setakat ni? Baik, so jangan lupa dia mesti tulis dalam bentuk sama ada sentimeter ikut soalan atau unit ya. Dalam kes ini dia gunakan sentimeter. Okey. 5 punca 2 cm ataupun kamu nak tinggalkan sebagai 50 cm pun tak kisah. Ini pun dah okey. Jawapan dia antara 50 punca sentimeter atau 5 punca 2 cm pun boleh, tak ada masalah. Alright, so dia guna kaedah teorem Pythagoras untuk dapat panjang AB. Senang cerita magnitude ni macam unit panjang vektor itu. So ni kena faham lah betul-betul Alright, seterusnya. Okay, ini dah lebih dengan kepada fahaman kita yang kita kena, saya rasa ada video yang ketiga. Cikgu nak tunjukkan juga video ketiga supaya kita faham betul-betul. Alright, yang dikatakan sebagai pendaraban skala keselarian dua vektor. Okay, so ini kita kena fahamkan video ini dulu sebelum kita akhiri kita punya kelas Dan video-video ini cikgu akan berikan ke dalam kamu punya WhatsApp group kita nanti jangan risau. Okay, kita teruskan kepada kita tengok buku teks sekejap. Apa dia beritahu sekejap buku teks ini. Okay, tak ada masalah. Okay, so ini arah-arah vektor sekejap So ini adalah arah-arah vektor, pendaraban vektor. Okay, kita tengok buku teks dulu lah sekejap Okay, so ni tak ada apa ni. Tak payah buat ni tak payah buat. Bukan vektor maki daya ke-7, cari magnitude ke arah bagi vektor F. Okay. Alright. Okay, kereta 1 jam. Bentar Okay, sebentar cari pasangan. Okay, tengok di sini Kita tengok soalan nombor 4 ni. Baik. Tengok soalan nombor 4 ni. Besarkan sikit. Cari pasangan vektor yang sama dalam rajah di bawah. Okey. Kau tengok banyak anak panah ni. Vektor-vektor dia. Okey. Pasangan vektor yang sama dalam rajah di bawah. Contohnya kalau kita ambil vektor MN. Vektor MN. Kalau kita nak tulis ni. MN. Pakai contoh MN. Vektor ni. Sama dengan vektor mana? Siapa beritahu cikgu? Antara banyak-banyak ni. Banyak-banyak ni vektor-vektor ni. Alright. Vektor MN ni sama dengan vektor mana? Kita nak cari vektor sama. Vektor sama ni ialah dia mempunyai arah yang sama dan magnitude. Arah yang sama dan panjang magnitude dia sama. Siapa boleh cari? CD. CD. Okey, kalau kita nak tulis ni, dia sama dengan CD. Vektor MN sama dengan CD. So kita nak tulis ni, kita kena tulis jawapan kita vektor MN sama dengan vektor CD. Ya, betul. Okey, setuju? Okey, faham Ini cara kita nak menulis. Okey, latihan ni tak payah buat dalam buku teks, kita cuba fahamkan ni dulu. Alright, seterusnya. Kalau kita nak cari vektor EF. Vektor EF ini nak samakan dengan vektor apa? Dia sama vektor mana? Vektor E ke F. Ini cara kita tulis E ke F ini dia samakan dengan vektor yang mana? Siapa boleh tahu? KL.
Ya, betul. KL. Good. So, KL. Yes, semua nampak KL. Yes, very good. So, ini adalah dikatakan sebagai vektor sama. EF dengan KL adalah vektor yang sama. Okey, seterusnya. Vektor EF dengan KL. Alright, next. Jadi dah settle. Kita dah settle apa? Vektor MN, EF, CD, KL. Okey. Now, siapa boleh beritahu cikgu vektor B ni, ini pun dikatakan sebagai vektor. Dalam huruf kecil kita tulis B. Alright, kita nak samakan dengan vektor yang mana? Siapa tahu? Respon? E. Ya, hari sini jawab E. Betul. Okay, nampak So, kita punya jawapan E. Vektor E yang itu yang kita nak tahu. Vektor B adalah sama dengan vektor E. Ini cara kita menulis. Okay. Faham setakat ni? Alright. So, lagi sekali. Alright. So, vektor C pula. Vektor C ni kita nak samakan dengan vektor apa? Kalau kita nak tulis ni, kita mesti tulis dengan bentuk C. Kita nak samakan dengan vektor apa? Siapa tahu? Respon? S. Ya, betul. F. Sebab apa? Sebab dia mempunyai arah yang sama dan magnitude dia pun sama, panjang dia sama, arah dia pun sama, selari. Itu dia katakan sebagai vektor yang sama. So kita tulis C vektor sama dengan F vektor. Okey, yang lain tu awak rasa awak boleh agak ke macam A ni sama dengan vektor D. Okey, vektor AB ni sama dengan vektor GH. Okey, itu yang kita kena faham dululah apa yang dikatakan sebagai vektor yang sama. Okey. Baik. Sekejap Ni latihan berapa Latihan 8.2 Okey, sebentar. Okey, 2, 3. Alright, kita tengok soalan 5. Tengok soalan 5. Baik, soalan 5 dia bagi hexagon Soalan nombor 5. Tengok betul-betul. Hexagon. Okay, dia bagi hexagon ini. Kalau bentuk hexagon. Jadi, kita nak tentukan raja di sebelah menunjukkan sebuah hexagon dengan sekata A, B, C, D, E, F. Okay, betul. A, B, C, D, E, F. Lepas tu dia ada arah-arah dia. Setiap garis ni ada arah dia. Okey, kita tengok kita hati-hati sikit bila kita tengok ni. Okey. Jadi soalan dia, nyatakan vektor yang sama dengan, contohnya soalan 1, AB. Okey, vektor AB ni sama dengan vektor mana? Mana vektor AB? Ini vektor AB. Baik, vektor AB ni kita nak samakan dengan vektor mana? Faham tak? Siapa ada? ED. Ya, ED. Yes, betul. Kenapa? Sebab dia selari dan dia mempunyai arah yang sama. Selari, arah yang sama, panjang dia pun sama. Ini jawapannya betul. So, jawapan AB kita boleh tulis dia sama dengan vektor ED. Yes. Good. So, ini kita tulis sebagai vektor ED. Okey. Siapa boleh jawab untuk soalan BC pula? Mana BC? Ini BC Okay. Vektor BC ni sama dengan vektor apa? FE, Nur Syahmina. Betul. Okey. FE. Yes. Good. Itu jawapannya. Okey. So, kita tulis macam mana nak tulis ni? Kita tulis sekarang. Okey, latihan ni tak payah buat lah dalam buku. Kita bincang-bincang saja. Nanti banyak sangat latihan, kesian ke orang. FE. Okey. Cara jawapan kita lah. Yang kena faham dulu. Sebab nanti kan soalan dia banyak kepada bentuk-bentuk
Betul-betul poligon dan kita kena faham ni. Okey, ketiga, vektor CD. Ini vektor CD. Mana vektor CD? Ini vektor CD. Vektor CD ini kita nak samakan dengan apa? Ya betul, Nur Syairah jawab AF. Yes, good. AF. So kita jawab AF dan sebagainya. Alright. So ini yang dikatakan sebagai vektor yang sama. CD dengan AF adalah sama. Panjang dia sama, arah dia sama dan dia selari. Ini kena faham dia selari. Okey, 3 perkara yang dikatakan sebagai vektor sama. Baik. Kena faham juga yang dikatakan sebagai vektor negatif. Soalan B. Okay, so nak tahu apakah itu vektor negatif. So AF. Mana AF? Okay, ini AF. Okay. Vektor AF. Vektor AF ini. Vektor AF ini nyatakan vektor negatif bagi AF. Siapa boleh jawab vektor ini? Okey, siapa menjawab? AF ini dikatakan sebagai vektor negatif. Negatif FA. Negatif FA. Boleh? Boleh juga. Okey, kalau maksudnya dia arah bertentangan. Atau kita boleh ambil vektor AF ini sama dengan negatif vektor DC. Pun boleh juga. Faham Vektor AF ni atau kita boleh terbalikkan dia saja negatif FA pun boleh juga. Boleh? Tak ada masalah. Okey, faham maksud saya? Okey, kita tulis macam ni lah. Kalau vektor AF ni, kalau kita tengok betul-betul. Okey, kita tulis je. Kita boleh ambil, kita boleh hubungkan dengan yang, sekejap kita boleh hubungkan AF ni dengan yang ini, dia selari. Tapi kalau kita bayangkan dia bertentangan, kita tulis vektor negatif DC. Ini dikatakan vektor negatif. Dari D, dia ke C. Okay, ini maksudnya. AF arah ke bawah, tetapi DC ni arah bertentangan. Walaupun kita tulis anak panah dia macam ni, okay, tapi kita boleh ubah keadaan DC. Seperti macam ni lah. Kalau dia DC, padam ni jap. Dia confused. Okay, kita boleh tukar bertentangan ini. Okay, so dari dia mula kat sini, dia akhir kat sini. So tadi dia mula kat sini, dia akhir kat sini. Okay, bertentangan lah itu. Dia bertentangan. Okay. Alright, so kita tulis DC. Boleh, tak ada masalah. Alright, so next, kalau kita nak tanya, apakah vektor FE? Apakah vektor negatif FE? Siapa boleh jawab? Negatif FE pula. FE, mana FE? Okay, so kalau, ni cikgu jawabkan lah tak apa. FE ni, yes, siapa jawab? Ya? Alright. Negatif CB. Yes, betul. CB. Okay, dengar So, sebab kita nampak kat sini, FE ni, kalau yang selari dia, yang selari dengan dia ni, ataupun yang sama dengan dia ni dengan BC. Kalau kita kata FE, vektor F, tulis sini, kalau FE sama dengan BC, ini dikatakan sebagai vektor sama. Okey, ini vektor yang sama. Ini kena faham vektor yang sama. Tapi kalau kita tulis FE sama dengan CB, apa beza dia? Okey. Kalau kita tulis FE sama dengan CB, ini dikatakan sebagai vektor yang negatif. Kenapa? Sebab arah dia kita tukarkan. Macam tu. Okey, ni beza FE dengan BC sama. Kalau ikutkan arah dari F, mula dari F, akhir dengan E. Mula dari B, akhir dengan C. So ini adalah sama. Okey, tapi kalau kita terbalikkan CB, dia akan jadi vektor negatif. Itu yang kita kena faham betul-betul. Supaya kita jangan keliru sebab kadang soalan ditanya benda-benda macam ini.
Dalam exam lah, bukan apa. Alright, so FE kita tulis vektor yang negatif dengan dia ialah vektor CB. Ni cara kita buat penulisan lah jawapan. Okay, so faham So setakat ni kita dah faham vektor sama. Okay, satu lagi. Vektor negatif untuk ED. Mana ED kita? Yang dimasukkan dengan ED adalah vektor yang ini. Okay, so kita tulis vektor ED ni. Vektor negatif dia apa? Siapa beritahu cikgu? Vektor negatif. Mana selari dengan dia? ED selari dengan AB. Kalau ikutkan vektor ini sama. ED sama dengan AB. Kalau ikutkan lah. Tapi kita nak negatif dia, dia akan jadi ED sama dengan vektor negatif dia BA. Itu ni minta vektor BA. Arah yang bertentangan. Kalau dia mula kat sini, dia berarah ke sinilah. Kalau disebut BA. Alright, ini dikatakan sebagai vektor negatif. Alright. So, itu saja yang kita nak kena faham tentang yang dikatakan sebagai vektor sama dengan magnitude. Okey, satu lagi. Kita tak buat latihan tentang magnitude. Sebagai contoh soalan nombor 2. Okey. Raja di sebelah menunjukkan vektor F. Kan? Raja di sebelah menunjukkan vektor F. Ini vektor F kita JK lah, senang cerita mewakili daya ke arah atas suatu objek dari J ke K. Cari magnitude dan arah bagi vektor F. Okey. So macam mana kita nak tunjukkan ini? Daya ke atas. So, macam mana kita nak tunjukkan ini? Baik. So kalau kita ada graf macam ini graf. So kalau kita ada graf, okey, dan graf ini kita boleh ukur. Nak cari panjang JK ni. Kita nak cari panjang JK ataupun vektor F. Kita boleh tulis sebagai vektor F atau kita nak tulis sebagai vektor JK pun boleh, tak ada masalah. So berapa magnitude dia? Berapa panjang dia? Guna teorem Pythagoras. Iaitu vektor F, magnitude mesti ada simbol ini simbol ini. Nak cari magnitude. Jadi kita boleh tulis sebagai teorem Pythagoras, kita mesti tahu apa panjang ni dari sini ke sini hingga bertemu bentuk segitiga. Sini 2. Okey, dan sini tak kira cikgu 1 2 3 4. Panjang dia 4 unit. Jadi kita tulis 2, macam mana formula teorem Pythagoras? 2 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. So kira ni berapa? Kita akan dapat 2 kuasa 2 adalah 4 tambah 16. So kita tulis sebagai 20. 20 ditunjuk ni cm. Kalau dikata ni cm, tulis sentimeter. Unit dia sentimeter. So maknanya panjang vektor F ini adalah 20 punca. Punca 20. Kalau kamu nak selesaikan menggunakan kalkulator berapa perpuluhan pun boleh, tak ada masalah. Kalau awak tekan kalkulator ini 20 cm punca Kalau punca dia akan jadi punca 20, kamu boleh tulis 2 punca 5 atau 4.472. Pun boleh, tak ada masalah. Kita boleh tulis 20 cm atau kita nak tulis 4.472 cm pun tak ada masalah kalau kamu nak selesaikan lah. Alright? So itu cara kita nak dapatkan magnitude. Ingat magnitude ni adalah panjang vektor tersebut. Jadi kalau kita nak gunakan simbol, mesti simbol yang ada palang ini. Seperti mana video yang cikgu tunjukkan sebentar tadi. Okey, cikgu rasa itu sahaja pembelajaran kita. Kita stop. Nanti kita sambung pada hari Rabu. Dan jangan lupa tolong isi kehadiran. Sekali lagi cikgu akan bagi link tersebut. Alright. So pada mereka yang baru sampai ni,
awak boleh tonton video seperti mana kita boleh saksikan siapa yang ketinggalan video So, ada link kehadiran yang ini. Tolong isi link kehadiran ini. Semua orang So, kita ada lebih kurang 26. Alhamdulillah, ramailah juga yang datang pada pagi ini baru-baru start sekolah PDPR. Okey, so mana yang belum isi, tolong isi kehadiran anda. Tolong kita isi sama-sama. Berapa orang dah? Dah isi dah. Okey, itu baru 18, 23, 2 orang lagi. 3 orang lagi. Okay, so siapa yang dah isi kehadiran, kita boleh dismiss kelas. Thank you guys.